Mencari yang maha satu itu yang ku tuju. Dalam menjalani tiap dugaan yang diberi, membawa pengertian hidup yang abadi, tanpa perlu menipu diri sendiri yang menjadi lumrah duniawi. Negara kebajikan secara asasnya berdiri di atas 3 asas yang penting. Dan negara berkebajikan dia tidak ada pertentangan dengan negara Islam. Negara Islam menuntut di dalam pembawakannya adalah satu kebajikan yang menyeluruh. Negara Islam menuntut satu sistem keadilan yang menyeluruh. Negara Islam yang kita semua dambakan, yang kita semua inginkan, menuntut supaya sistem kebajikan dan juga keadilan dapat diterapkan secara menyeluruh di dalam sistem pemerintahan negara. Jadi negara kebajikan adalah satu juzuk daripada negara Islam yang kita semua inginkan, yang kita semua impikan. Jadi negara berkebajikan tidak bercanggah dengan negara Islam. Ada di sana beberapa pihak yang menyatakan bahawa negara berkebajikan berbeza dengan negara Islam. Kerana bagi mereka negara Islam diasaskan oleh Nabi SAW. Akan tetapi negara berkebajikan dianya mari daripada barat. Welfare state katanya mereka, diasaskan oleh seorang padri namanya Father William, tak silap kanan. Jadi mereka mengatakan bahawa negara berkebajikan mari daripada barat. Sebelumnya diasaskan di Jerman dengan nama yang lain. Ini adalah pendapat pihak-pihak yang menolak negara berkebajikan berasal ataupun satu juzuk daripada negara Islam. Akan tetapi kita yang memahami konsep negara berkebajikan dan memahami konsep negara Islam, maka kita tahu bahawa negara berkebajikan adalah satu juzuk daripada negara Islam yang kita semua impikan, yang kita semua dambakan, yang kita semua nak laksanakan dalam kehidupan kita. Semana kita yang berada pada hari ini, golongan-golongan pemuda, semana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka ini adalah di antara golongan-golongan pemuda-pemuda yang cintakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka berjuang menegakkan segala keadilan dan sebagainya, dan mereka ini tetap bersama dengan panji-panji Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka. Inilah kita mengharapkan perjuangan kita ini adalah bersama dengan perjuangan yang telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak kira masa dan juga tenaga dan sebagainya. Apa kata Rabi' apabila ditanya oleh Maharaja Rustum? Nahnu qawmun ba'athana Allah linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wa
wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adil Islam. Itulah kata-kata semangat, kata-kata jitu yang bertujukan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau orang tanya kita mahasiswa, apa kita nak? Nak PTPTN free. Apa kita nak? Kahwin kita free. Apa kita nak lagi? Rumah kita free. Apa kita nak lagi? Betul kita free. Semua bersumberkan duniawi yang tidak ada sangkut paut dengan akhirat. Jadi apa kata Rabi'? Nahnu qaumun ba'athana Allah linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami sesungguhnya hanya saja kami diutuskan oleh Allah untuk membawa manusia yang selama ini menundukkan perintah mereka kepada manusia kepada tunduknya perintah kepada Allah. Satu-satunya Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Imam Hasan al-Basri, pemimpin ni, apa yang dikatakan pemimpin ni adalah seorang yang berdiri di antara Allah dan rakyatnya. Jadi tidak apa-apa, dia kena nak ambil apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang perintah Allah, dan dia akan laksanakan kepada rakyatnya. Dan ini perlu pada seorang yang faqih, seorang yang ilmu yang tinggi. Perlunya pada seorang yang mujtahid, seorang yang ulama untuk memikirkan, untuk mendapat, mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilaksanakan di negara kita, supaya negara kita menjadi seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan sebab itu, Pakatan Rakyat tampil dengan agenda, dengan manifestonya yang telah diperbincangkan 2 tahun lagi awal untuk memastikan negara Malaysia kembali aman makmur dan Islam kembali terbilang. Ikhwan-ikhwan sekalian, 4 paksi yang telah disusun oleh Pakatan Rakyat. Pertama, rakyat sejahtera. Yang kedua, ekonomi rakyat. Yang kedua, ekonomi rakyat. Yang ketiga, kebajikan rakyat. Dan yang keempat, negara rakyat. Di atas keempat paksi ini, Pakatan Rakyat yang dipimpin oleh PAS, DAP dan PKR bertungkus lumus, bersungguh-sungguh, berhabis duit, berhabis harta, berhabis titik penuh dan sebagainya untuk memastikan Islam tertegak di Malaysia, memastikan keadilan dan keamanan sejagat tertegak di Malaysia. Ikhwan-ikhwan sekalian, hari ini kita bincang tentang relevan tak Pakatan Rakyat punya manifesto? Relevan tak Pakatan Rakyat punya Barisan Nasional punya manifesto? Saya tanya pada ikhwan-ikhwan sekalian, mana yang lebih relevan? Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional? PAS? Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional? Saya yakin dan percaya yang ada di depan saya hari ini akan memberikan sepenuh kepercayaan kepada Pakatan Rakyat dengan relevan, sungguh relevannya manifesto yang diberikan. Sahabat dan umat Allah Subhanahu wa taala sekalian, cuba kita lihat bagaimana generasi muda di Malaysia kita pada kali ini, terutama kita sendiri dan juga sahabat-sahabat kita di Malaysia. Lihat bagaimana keadaan pemuda di sana, generasi muda di sana. Kalau kita baca berita setiap hari, buka internet dan sebagainya, kita akan melihat pelbagai kes-kes yang melibatkan pemuda, generasi muda, mahasiswa dan sebagainya. Kita faham sebenarnya ingin menegakkan agama Islam ini ataupun negara Islam ini payah. Banyak rintangan, banyak halangan perlu kita tempuh. Tetapi ala kulli hal, tindakan kita ke arah itu perlu ada. Walaupun kita tidak dapat 100%, tindakan ke arah itu walaupun sikit perlu ada. Dan bukan dia bersifat tawakuf macam Islam hadari, tetapi perlu berterusan. Maknanya ada tadarus dia.
berperingkat sehingga perkara ini boleh difahami dan diterima oleh orang ramai. Dan ada satu modul yang baik untuk ke arah itu yang sahabat-sahabat tahu sebenarnya, seperti apa yang telah dibentangkan pada yang lepas oleh Al-Fatih Ustaz Mukri kaitan dengan negara berkebajikan. Itu adalah modul yang terbaik. Anda sendiri telah baca buku tersebut dan mungkin ramai daripada sahabat-sahabat kita dengar telah baca buku tersebut. Itu adalah antara modul yang terbaik untuk kita kembali ke arah negara Islam. Dan sebab itulah yang dituntut oleh Allah SWT sebenarnya kepada kita. Bukan diri kita sendiri kena menuntut itu, tapi perintah Allah SWT kepada kita yang perlu kita patuh sebagai kita hamba.